Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa razuqna fahman nabiy wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah Zuhur pada kali ini kita sambung kembali berkenaan dengan ilmu faraid, iaitu pada halaman 28, muka surat 28, buku Faham Faraid itu, yang nombor 6, mencegah daripada persengketaan. Itu salah satu keistimewaan ataupun kepentingan ilmu faraid. Yang sebelum ni kita tengok, yang pertama penentuan daripada Allah Ta'ala, kemudian ilmu ni sangat penting. Yang ketiga, kunci bagi ilmu-ilmu yang lain. Yang keempat, sumber pemilikan secara halal dan adil. Dan yang kelima, manusia makhluk yang lemah. Dan yang terakhir, iaitu mencegah daripada persengketaan. Ini antara peranan kepentingan ilmu faraid adalah dapat mencegah daripada persengketaan, iaitu persengketaan sesama ahli keluarga ataupun ahli waris. Terdapat banyak masalah pembahagian pusaka yang berpunca daripada perselisihan di antara ahli waris, dan ini adalah punca utama. Sesuatu masalah ataupun perkara yang melibatkan pembahagian pusaka berpunca adalah perselisihan perbalahan di antara ahli waris. Dan punca utama yang berlaku perselisihan ni, apa yang menyebabkan berlakunya perselisihan sesama ahli waris untuk berebut harta, iaitu disebabkan oleh mereka tidak mengetahui dan memahami ilmu faraid. Dia tak tahu dan tidak memahami ilmu faraid. Dan boleh kita tambah satu lagi, yang ni yang kita baru jumpa, mereka tahu itu adalah hukum Allah Ta'ala, dia kata. Mereka baca Al-Quran dalam surah An-Nisa, nanti kita tengok dalam ayat 11, 12, 176. Tapi mereka berpendapat bahawa pembahagian tersebut tidak sesuai pada zaman sekarang. Dia tahu ilmu faraid, dia tahu tentang kewajipan, dia faham berapa kadar-kadar bahagian, tetapi dia kata, oh, sekarang ni tak sesuai. Orang tanya kenapa tak sesuai, dia kata tengoklah, kalau berlakunya kematian, ahli waris lelaki ni akan mendapat harta yang lebih ikut hukum faraid. Kemudian mereka mengatakan apabila dapat dua harta pusaka ni, setelah dapat mereka pun senyap, tak melaksanakan hukum tanggungjawab dia tu. Yang kena bantu anak-anak arwah, balu arwah dan sebagainya tu. Maka ketika tu mereka menyalahkan hukum tersebut dengan mengatakan bahawa hukum ni tak sesuai. Nampak ada lompong kat situ. Sedangkan sebenarnya masalahnya bukan pada hukum, kan? Hukum tu dah fix dah. Masalahnya pada orang tersebut, individu tersebut yang tidak melaksanakan tanggungjawab. Itu sebenarnya. Tapi ada banyak yang terbaru ni, ada kawan saya share, dia begitulah, dia kata bahawa hukum tersebut, dia memandangkan hukum ni adalah tidak adil. Dia memandangkan hukum tu adalah hukum untuk orang lelaki saja. Orang lelaki dapat lebih, dapat banyak. Sebenarnya dalam faraid bukan semua keadaan lelaki dapat lebih, tak, bukan semua. Itu pun saya komen lah, kan. Saya bagi tahu bahawa contohnya
seorang meninggal dunia, dia ada seorang anak perempuan, dia ada seorang saudara perempuan, adik-beradik perempuan ibu sebapa. Kemudian dia ada adik-beradik lelaki tapi sebapa. Kemudian dia ada bapa saudara, bapa saudara sebelah bapa. Kemudian dia ada sepupu lelaki, kan. Kemudian dia ada siapa lagi? Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki ibu sebapa ataupun sebapa. Itu lelaki, bermula daripada saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki, bapa saudara, sepupu lelaki, semua lelaki. Kecuali yang dua orang tu, anak perempuan dengan saudara perempuan, adik-beradik perempuan. Tapi dalam pembahagian faraid yang dapat pusaka hanya perempuan saja. Perempuan saja, anak perempuan dengan saudara perempuan. Yang lelaki tu tak dapat. Lelaki tak dapat. Ramai tu 4 orang. Ataupun lebih boleh jadi. Tapi mereka dalam hukum mereka tak dapat. Yang dapat anak perempuan dan juga saudara perempuan seibu sebapa sahaja. Jadi nak menunjukkan hukum faraid ni dia kata merangkumi semua. Ada kalanya lelaki dapat, perempuan tak dapat. Ada kalanya lelaki dapat lebih, perempuan dapat sikit. Ada kalanya lelaki dengan perempuan sama banyak. Ada kalanya perempuan dapat lebih, lelaki dapat sikit. Ada kala perempuan dapat, lelaki langsung tak dapat. Semua tu ada dalam faraid. Tu ada semua dah. Jadi orang nampak yang pertama saja ataupun yang kedua, dia nampak lelaki dapat, perempuan tak dapat. Yang kedua dia nampak lelaki dapat lebih daripada perempuan. Tu. Itu menunjukkan dia ni tidak memahami ilmu faraid. Dia tak faham. Yang dia faham hanya sekadar ataupun sebahagian saja ilmu faraid. Itu menyebabkan dia menyalahkan hukum faraid. Baik, akibatnya mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka di kalangan mereka mengikut akal dan nafsu mereka. Sebab apabila mereka tidak memahami hukum faraid, jadi mereka menganggap bahawa pembahagian tersebut terpulang pada mereka, nak bahagi ikut mana pun. Jadi mulalah datang nafsu, akal. Contoh kan, abang sulung contohnya kan. Contoh ni, kalau ada kebetulan saja kan. Okey, abang sulung akan mendakwa bahagiannya mesti dapat lebih. Kenapa? Dengan alasan dia adalah anak sulung. Aku yang lahir dulu, patut akulah dapat lebih kan. Aku hidup dulu, aku bernafas dulu, aku yang makan garam dulu, contohnya. Dia akan berdakwa sebab dia anak sulung. Dia macam ada kelebihan kat situ. Jadi kalau anak nombor 2, nombor 3 tak adalah. Baik, dia yang contoh kalau dia anak sulung. Manakala contoh lain pula, manakala anak perempuan pula kan, contoh tu anak perempuan tu bukan anak sulung, contoh dia anak bongsu ataupun anak nombor 3 contohnya. Dia kata apa? Menyatakan dia mesti dapat lebih. Aku patut dapat lebih daripada kau. Kenapa? Sebab akulah yang jaga arwah ayah dulu, arwah mak dulu. Semasa mak, kalau contoh ni, semasa mak sakit, semasa ayah sakit, sehinggalah mak meninggal dunia, aku duk jaga. Aku duk belikan makanan, aku yang belikan ubat, aku yang mandikan dia, aku yang basuh pakaian dia, aku yang tukar orang kata pampers dia kan, dan sebagainya tu. Jadi aku patut dapat lebih. Engkau mana ada, sejak mak sakit sampai mak meninggal, aku je. Kau cuma datang tengok je mak, lepas tu balik. Datang tengok mak, lepas tu balik. Bagi duit sikit kan. Tapi tak, kalau tolak kan, duit yang aku keluarkan ni lagi banyak. Duduk dakwa macam tu. Jadi patut aku dapat lebih lah. Ada satu kes saya dengar kan, dia tanya, ustaz boleh tak saya ada adik-beradik saya ni, dia nak claim daripada harta pusaka. Claim macam mana pula? Waktu mak ayah sakit dia guna duit dia kan, guna duit dia. Lepas mak ayah meninggal dia nak tuntut balik. Dia tuntut balik kan.
Jadi kita kena, saya bagi jawapan lah, yang dia bagi duit tu asal apa dia? Dia bagi ke dia pinjam? Kan? Dia kena jelas kat situ. Kalau dia kata waktu tu dia bagi, kan? Contoh dia bagi kat mak, waktu mak sakit kan, dia bagi duit kat mak. Maka ketika tu, maknanya dia bagi. Dia bagi. Maknanya kalau mak meninggal, dia tak boleh tuntut. Sebab dia dah bagi. Malaikat kalau kata ni pinjam, mak ni duit saya pinjam kat mak, dia kata macam tu. Tapi boleh ke kita macam mak mak tengah sakit, kita ni duit saya pinjam, nanti kalau mak meninggal nanti saya minta claim balik kat pusaka mak. Boleh macam tu. Kalau dia buat macam tu, dia bolehlah dia claim. Sebab yang duit yang dia bagi tu adalah pinjaman. Pinjaman. Tapi kalau dia bagi tu memang tak ada niat apa-apa, memang nak bagi, apabila mak meninggal dia tak boleh tuntut. Dia tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut. Dia panggil buruk siku. Buruk siku. Tak boleh. Okay, tak boleh. Ada berlaku. Okay, ada berlaku. Jadi macam tu lah. Tapi yang dalam kes ni, orang yang dia tak faham, tentang faraid. Jadi keadaan seperti ini boleh menyebabkan perselisihan antara abang sulung dengan adik tu. Kan? Dia kata lebih sebab dia sulung, yang ni lebih sebab aku jaga mak. Okay, apabila ada sebahagian ahli waris yang tidak setuju dengan cara pembahagian tersebut. Kemudian adik bongsu pula tambah lagi drama dia kan. Adik bongsu kata, aku patut dapat lebih. Kau orang semua dah kerja. Kan? Abang semua dah kerja, gaji pun dah RM10,000 sebulan. Kan? Akak pun dah berkahwin, suami tanggung. Ni aku ni masih belajar lagi ni. Kan? Tak kerja lagi. Ni siapa nak bayar aku punya apa ni? Kos pendidikan ni. Bayar masuk you nak beli ni buku dan sebagainya. Duk dawa macam tu. Dia bergaduh lah. Dan menyebabkan harta pusaka tu terbeku, tak dapat diselesaikan. Ataupun kalau ada selesai pun, ada waris yang mengambil hak orang lain. Kemudian abang dengan adik perempuan ni berpakat, bagi diorang lebih sikit. Yang bongsu ni bagi sikit. Lepas tu dia orang kata ikut majoriti. Ikut majoriti pula. Ni 2 orang, tu seorang. Mana lagi banyak? 2 orang lah. Ada kalanya wali terpaksa bersetuju. Sebab apa? Sebab dipaksa. Itu kalau persetujuan yang dipaksa, itu bukan bersetuju. Itu bukan kata persetujuan dengan sukarela. Dia nak bersetuju dengan sukarela. Bersetuju ni mesti dengan sukarela. Dia tak boleh paksa. Banyak kes saya dengar pun macam tu lah. Ustaz, saya terpaksa Ustaz bersetuju. Semua duk paksa. Kan? Semua yang ahli waris semua dah bersetuju nak bagi sama rata. Saya tak nak, tapi mereka paksa saya. Saya terpaksa ikutlah. Macam mana Ustaz? Jadi kat situ, yang pertama saya minta lah dihalalkan kan. Kalau boleh halalkan lah. Sebab biarlah benda tu dah berlaku. Jadi mungkin Allah akan ganti yang lebih baik lah. Tapi kalau Tuan tak nak halalkan, Tuan kena tuntut lah daripada setiap orang tu bahagian Tuan. Macam tu. Jadi kita buat macam tu, dia punya nasihat dia. Tapi sebaiknya halalkan lah. Ada setengah ahli waris tu kata, saya tak nak halalkan Ustaz. Sampailah kiamat. Biar kiamat pada masa ni bagi dia orang merangkak tuntut saya kan. Cari saya minta maaf. Sampai tahap tu. Itu pun tak sesuai sebenarnya. Kalau orang kata macam tu kan, kalau boleh kita jangan macam tu lah. Jangan macam tu kan. Kalau kita ada orang buat salah dengan kita, kau nantilah. Hutang ku tak bayar ni kan, kau akhirat nanti kan. Kau cari aku nanti. Siap kau. Kita macam tu kan. Sebenarnya bagi saya lah kan, sebenarnya halalkan je lah. Halalkan kan. Sebenarnya apa ni, di padang mahsyar nanti sebenarnya bukan kita macam ingat senang kita duduk di macam dalam surau Al-Husna ni kekon. Dia tak kan. Contohnya kan, kita ni dah lepas dosa kita, dah nak masuk syurga dah kan, nak naik titian sirat. Tiba-tiba malaikat kata hold, tunggu dulu. Cakap, kenapa pula ni, ada orang tengah cari kau ni, dia ada hutang dengan kau nak macam mana? Kena tunggu lah kan. Kata dia merangkak. Tapi bukan sebab kita merangkak, dia merangkak sebab dosa-dosa dia lah kan. Ada yang jalan dengan muka, ada jalan. Tunggulah, mana orang ni kan. Orang lain dah masuk syurga, dah naik titian sirat, kita dah kena tunggu. Sebab tunggu orang yang kita kata nanti kau akhirat nanti pada macam ni aku akan tuntut. Dan aku akan, sebab kita di pada mahsyar bukan orang kata kita macam
akan kerja kita kan. Di pada masyarakat akan grup tu juga tak, dia akan bersepah grup dia. Kita tahu orang tu belah mana. Sebab bukan orang Melayu kita saja, bukan dalam surah Al-Husna ni berbilion-bilion orang kafir yang hidup daripada Nabi Adam sampai orang last sekali meninggal dunia. Semua berkumpul satu tempat. Kan? Tu dia. Itulah kalau boleh ialah cuba. Kalau kadang susah ustaz, dia hutang saya ratus ribu. Nak minta maaf tu bergetar hati kan. Tapi tu terpulang lah kan, terpulang. Kalau boleh halalkan insya-Allah. Jadi Allah akan gantikan lebih baik. Banyaklah kalau orang tu yang sebab kan, Dr. Fadilah Khamsah ke siapa-siapa kan, sebelum tidur dia kata maafkan semua orang. Sebab tujuan tu lah. Bila kita maafkan semua orang, tak ada dia orang tak ada dosa dengan kita, tak ada apa kaitan dengan kita. Jadi bila dah selesai urusan di Padang Mahsyar, terus kan masuk naik titian sirat, ataupun lebih best lagi kita dapat maqam VIP kan, masuk syurga tanpa hisap kan, masuk syurga tanpa ada titian sirat, tanpa timbangan amal, tanpa ada hisap kan, tak ada, terus masuk syurga. Itu dia. Di antara tips nak masuk syurga tanpa hisap ni, antaranya lah kan, solat tahajud. Tahajud jangan tinggal. Solat tahajud tu jangan tinggal. Tu antara tiket nak masuk syurga tanpa hisap. Sebab di Padang Mahsyar bukan duduk setahun 2 tahun, dia beribu-ribu tahun dah, beribu-ribu tahun. Nak masuk cepat, itulah antara tips dia. Doa solat tahajud. Kena tidur dulu lepas isyak, naik tidur, bangun, jaga, semayang tahajud. Apa-apalah, semayang sunat taubat, tahajat, istikharah, tasbih dan sebagainya sebelum subuh. Kan kita kan waktu bulan puasa kan confirm tahajud kan, sebelum sahur kan, lepas tu lepas sahur sekejap semayang tahajud. Jadi teruskan kan. Teruskan. Okey. Baik, habis tentang kepentingan dan kelebihan berkenaan dengan ilmu farid. Okey, kita pergi pada sumber hukum farid, muka surat 29 tu, sumber hukum farid. Ada satu lagi buku tu, boleh nak ambil muka satu lagi. Okey, muka surat 29. Okey, sumber hukum farid. Okey, kita nak tengok pula kepada di manakah ilmu farid ini diambil. Hukum-hukum dia ni diambil daripada mana? Okey. Jadi ada 3 sumber. 3 sumber utama dalam menetapkan hukum pembahagian pusaka cara faraid. Yang pertama Al-Quran. Begitu juga lah dengan hukum-hukum yang lain, iaitu sumber utama adalah Al-Quran. Di ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Ada 2 bahagian. Yang pertama iaitu ayat yang menerangkan secara umum bahawa pembahagian pusaka mesti perlu difaraidkan ataupun mengikut hukum Allah Ta'ala. Dan kategori yang kedua ialah ayat yang menjelaskan, yang menerangkan secara detail, secara terperinci. Kalau kata ya betul, Allah kata faraid ni wajib, tetapi apa bahagian dia? Ayah dapat berapa, mak dapat berapa, anak dapat berapa, suami dapat berapa, isteri dapat berapa. Itu kategori kedua. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Secara ringkas kita akan tengok. Secara umum Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hak pewarisan. Iaitu mana? Firman Allah Taala dalam surah An-Nisa dalam ayat yang ke-7. Secara umum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Allah berfirman, bagi golongan lelaki ada bahagian mereka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi orang perempuan, golongan perempuan juga ataupun pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu secara umum. Okey. Cuma secara umum ni Allah nak terangkan apa? Iaitu pembahagian pusaka ni lelaki dapat, perempuan perempuan pun dapat. Kenapa? Sebab pada zaman jahiliah sebelumnya datangnya Islam, pembahagian pusaka tu yang sebelum ni yang kita dah bincangkan, hanya lelaki dia dapat, perempuan tak dapat. Perempuan tak dapat, lelaki je dapat. Ketika zaman jahiliah. Perempuan tak dapat, kanak-kanak pun tak dapat walaupun dia lelaki. Sebab alasan mereka, orang yang lemah ni, yang tidak pandai berlawan, tidak layak mendapat harta pusaka. Tapi bila datang Islam, Allah beritahu lelaki pun dapat, perempuan pun dapat. Okey. Sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Thabit. Seorang sahabat bernama Aus bin Thabit, dia meninggal dan dia tinggalkan seorang isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Jadi kat ni kalau ikutkan kalau sebelum datang Islam, isteri Aus tak dapat, 2 orang anak perempuan ni pun tak dapat, dan juga anak lelaki pun tak dapat juga. Kenapa tak dapat walaupun dia lelaki? Sebab dia masih kecil. Jadi siapa dapat ustaz ketika tu? Dia adik-beradik Aus lah. Kalau ada adik-beradik Aus yang lelaki, dia dapat ambil. Kalau dia tak ada adik-beradik, pak saudara dia. Tengok. Itu zaman jahiliah. Bila datangnya Islam, isteri pun dapat, anak perempuan pun dapat, dan anak lelaki yang masih kecil pun dah dapat juga. Okey. Ni kisah dia. Maka datang 2 orang sepupu. Okey, bukan adik-beradik dia, bukan pak saudara dia, sepupu dia. Okey, datang 2 orang sepupu Aus, yang bernama Khalid dan Arfajah. 2 orang lelaki ni. Seorang bernama Arfajah. Mengambil ke semua harta Aus. Dia ambil semua harta Aus. Itulah. Sebab apa? Isteri perempuan, anak perempuan, 2 orang anak perempuan pun tak dapat, dan anak lelaki pun tak dapat sebab masih kecil. Kemudian isteri Aus ni pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah berkenaan dengan harta pusaka Aus ni. Maka baginda menceritakan, isteri Aus ni dia beritahu pada Rasulullah tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang saya perlu kata. Ketika itu hukum tak ada lagi. Jadi Rasulullah kata, aku tak boleh nak jawab sebab tak ada panduan daripada Allah Ta'ala, belum datang jadi hukum. Maka barulah turun ayat ni. Turunlah ayat lirrijali nasibum. Tengok kan, golongan lelaki ada bahagian pusaka, golongan perempuan pun ada pusaka. Anak pun dapat, anak perempuan pun dapat, isteri pun dapat. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ini berkaitan dengan Aus. Dia ada lagi beberapa cerita berkaitan dengan sahabat, berkenaan dengan harta pusaka. Baik, kategori yang pertama ni adalah ayat yang menceritakan secara umum. Yang pertama. Okey, kategori yang kedua, kita tengok kategori yang kedua, iaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan pembahagian pusaka kepada ahli waris. Okey, manakala dalam kategori ini Allah Ta'ala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak berserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka itu. Okey, dalam ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Tadi ayat yang ke-7 kan, surah An-Nisa, ni surah ayat yang ke-11. Jadi ayat yang ke-11, ayat ke-12 ni panjang. 176 tak panjang sangat sebab nak cerita detail. Jadi kena cerita detail ni kena panjang lah kan, kena panjang. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Itu ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Dalam ayat ini Allah berfirman, maksudnya Allah Ta'ala mensyariatkan, yakni mewajibkan. Ini salah antara dalil yang menunjukkan pembahagian pusaka itu adalah wajib sebelum selain daripada ayat yang ke-7 tadi. Ayat ke-11 pun Allah cerita juga tentang kewajipan pembahagian pusaka. Ya, yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah mensyariatkan, mewajibkan. Ini sebenarnya yusi ini daripada perkataan wasaya, wasiat. Kalau kita terjemah betul-betul Allah mewasiatkan. Tapi kalau ikut kaedah kalau wasiat daripada Allah Ta'ala itu adalah wajib. Ya, wasiat daripada Allah Ta'ala adalah satu kewajipan. Itu sebab dia menterjemahkan Allah Ta'ala mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu apa dia? Tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu lizzakari mislu hazil unsayain, bahagian seorang lelaki, mana seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dua orang perempuan. Maknanya seorang lelaki itu mewakili dua perempuan. Jadi maksudnya apa? Bukan perempuan dapat dua, lelaki dapat satu. Maknanya lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Lelaki dapat dua kali ganda daripada perempuan. Tapi ayat dia tu kata lelaki mewakili dua orang perempuan. Lelaki tu sama dengan bahagian dua orang perempuan. Mana lelaki tu kena dua orang perempuan dapat bahagian lelaki. Mana perempuan ni akan dapat separuh saja. Mana bagi setiap orang, bagi setiap orang tu berbeza dia punya kadar dia tu. Maknanya dia punya pecahan dia tu akan berbeza. Dia bukan fix. Bukan maksudnya kita tahu lelaki dapat dua, perempuan dapat satu, maka bahagian dia adalah 2/3 bagi lelaki, 1/3 bagi perempuan. Tak. Dia bukan macam tu. Dia mengikut bilangan anak tersebut. Sebab dia mesti setiap orang lelaki tu 2 kali ganda daripada perempuan. Setiap orang lelaki. Contohnya kalau ada 3 orang anak, 2 lelaki, seorang perempuan kan. Lelaki 2, perempuan 1. 2 campur 2, 4 campur 1, 5. Jadi lelaki dapat 2/5, 2/5, perempuan 1/5. Macam tu. Mana setiap lelaki tu mesti 2 kali ganda daripada perempuan. Jadi kat situ yang 2 lelaki seorang perempuan, dia punya pecahan dia punya penyebut dia adalah 5 kan. 2/5, 25, 1/5. Tapi kalau kita tukar, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Seorang lelaki, 2 orang perempuan. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, 1. 2 campur 1, 1, 4. Jadi lelaki akan dapat 2/4, perempuan 1/4, 1/4. Dia bertukar. Tadi 2/5, 2/5, 25, 1/5. Yang ni 2/4, 1/4, 1/4. Begitulah. Kalau berbilang-bilang lelaki dengan perempuan, anak lelaki dan perempuan, begitulah cara dia. Dia bukan fix. Sebab ada orang perlu faham, ada setengah orang faham, dia kata fix lah 2/3 untuk lelaki, perempuan 1/3. Kalau fix kan, kalau 2/3 lelaki, 1/3 perempuan, kalau fix, dia boleh menguntungkan perempuan. Bagaimana kalau anak lelaki tu ada ramai? Kan? Anak lelaki ada 5 orang. Anak perempuan ada seorang je. Kan? Lelaki 2/3, perempuan 1/3. 2/3 memanglah banyak, tapi nak bagi 5 orang kan kurang lah. Jadi perempuan je. Dia tak. Kalau 5 orang lelaki, seorang perempuan, 5 orang ni mesti dapat 2 kali ganda. Kan? 5 kali 2 10 kan. Macam perempuan 1 11. Ni 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, 1/11. Dia seolah-olah sesama lelaki tu dia sama rata. Kan? Perempuan pun sama rata juga. Tapi kadar mereka lelaki mesti dapat 2 kali ganda daripada perempuan. Dia bukan 2/3, 1/3. Jadi kalau ada fahaman macam tu, kita kena ubah. Bukan macam tu. Itu untuk selain daripada maksud saya ahli waris hanya anak lelaki dengan anak perempuan saja, tidak melibatkan ahli waris yang lain, tidak melibatkan suami, isteri, melibatkan bapa, ibu. Jadi kadar dia kita guna yang tu, 2/5. Kita guna yang tu untuk kita darabkan dengan harta pusaka. Tapi kalau ada isteri, ada bapa, ada ibu, ada ahli waris yang lain,
maka kita kena kira dululah. Kadar dia masih sama lagi, 2:1, cuma mereka akan dapat baki daripada bahagian tersebut. Contoh kalau ada isteri kan, ada isteri akan dapat 1/8, baki dia 78 tu akan diberikan pada anak-anak dengan kadar lelaki 2:1. Guna juga 7/8 tu darab dengan 2/5 untuk lelaki, darab 1/5 untuk perempuan. Okey, itu baru satu kan. Jadi ayat ni ringkas pendek, lizakari mislu hazil unsain, tapi dia punya huraian dia tu sangat panjang. Huraian dia sangat panjang, ataupun daripada situlah macam-macam pecahan boleh keluar. Macam tadi kan, ada 2/5, ada 2/4, ada 2/11. Daripada ayat yang pendek tu je. Itu kalau kita seorang ahli matematik, mungkin kita akan nampak keajaiban Al-Quran itu. Keajaiban Al-Quran itu. Okey. Seterusnya, tadi anak lelaki dengan anak perempuan. Baik. Dan jika anak itu semuanya perempuan, maknanya kat sini tidak ada lelaki. Tidak ada anak lelaki, anak perempuan saja. Ini biasa orang kalau ejen dia duduk cerita pasal ni kan. Kalau ada anak perempuan saja, macam inilah hukum dia. Okey, jika anak itu semuanya anak perempuan yang jumlahnya lebih daripada orang. Okey, dia ada anak perempuan saja dan jumlah dia lebih daripada 2 orang. Lebih daripada 2 orang, maknanya 2 orang ke atas. Dalam ayat Quran ni lebih daripada 2 orang ni kena faham. Okey, 2 orang tu termasuk juga dengan 2 orang tu. Bukan lebih daripada 2 orang maknanya 3 ke atas, tak. Lebih daripada 2 orang maknanya termasuk juga dengan 2 orang itu. Maknanya kalau yang sebenarnya lebih pada seorang lah, lebih pada seorang. Okey, berapa bahagian mereka? Maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan itu. Mereka akan dapat 2/3. Okey, 2/3. Dan 2/3 tu dibahagi sama rata sesama mereka. Bukan 2/3 seorang bukan 2/3 seorang. Kalau 2/3 seorang 2/3 campur 2/3 dah 4/3 dah kan. Tak ada lebih harta dah. Contohnya si mati menikahkan 5 orang anak perempuan saja. Maka mereka akan berkongsi mendapat 2/3. 2/3. Kemudian ada baki. Berapa baki dia? 1/3. Siapa dapat? Ini dia tengoklah pada ahli waris. Kemungkinan kalau dia ada cucu lelaki daripada anak lelaki, boleh dapat baki. Ataupun dia ada adik-beradik lelaki, dia dapat baki. Ataupun adik-beradik lelaki tak ada, anak saudara lelaki kalau ada. Kalau tak ada, anak tunggal contohnya. Tengok bab saudara pula. Okey, tak ada langsung, ustaz dia ni mu'alaf. Mu'alaf. Dia ambil mu'alaf dan keluarga dia belum memeluk Islam, maka tiada ahli waris. Sebab kita belajar kan antara syarat pewarisan mestilah Islam. Kalau bukan Islam tak boleh terima pusaka. Sebelum lagi kot. Belum lagi. Antara syarat pusaka mestilah Islam. Kalau mu'alaf dia masuk Islam, dia meninggal dunia, maka tiada ahli waris lain. Isteri dah meninggal. Ada anak perempuan 5 orang. So mereka akan dapat 2/3, baki lagi 1/3 akan diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal akan dapat. Maknanya perempuan dia tak akan menghabisi. Kalau ada perempuan saja, mereka tidak boleh menghabisi harta. Maksimum yang mereka boleh dapat 2/3 sahaja. Okey, baik. Itu kalau 2 orang ke atas. Tapi kalau seorang macam mana pula? Ini jawapan dia. Jika dia, iaitu anak perempuan tu seorang saja, dia seorang saja. Maka dia memperolehi setengah, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Kalau dia ada anak perempuan seorang, meninggal dunia, dia meninggal dunia, ada anak seorang perempuan, seorang saja, maka anak perempuan akan dapat separuh pada harta dia. Separuh pada harta dia. Tak kira lah anak perempuan tu besar ke kecil ke. Baby lagi ustaz anak perempuan ni. Dia meninggal ada harta 40 juta. 20 juta tu memang anak perempuan tu punya. Hak dia. Rezeki dia. Lagi 20 juta pada ahli waris yang lain lah. Kalau dia ada anak adik-beradik lelaki kan, adik-beradik lelaki sebab apa? 2 orang. Maka 20 juta tu diberikan pada mereka.
Okey, dan mereka akan dapat cuma bagi 2 orang tu lah 10 juta seorang. Maksudnya yang dapat lebih banyak adalah anak perempuan. Tengok dalam kes ni kita boleh buat anak perempuan dapat lebih banyak daripada perempuan. Siapa kata perempuan dapat sikit, kan? Perempuan dapat banyak. Okey. Perempuan dapat banyak. Dia 20 juta, yang lelaki 10 juta. Lebih 10 juta anak perempuan. Itu dengan syarat tak ada anak lelaki lah. Kalau ada anak lelaki, dia akan dapat bersama dengan anak lelaki itulah, sama ada seluruh harta, mana kalau tidak ada waris yang lain, ataupun dapat baki. Baki. Jadi sebenarnya baki ni bukan nak menunjukkan bahawa ya, contohnya isteri tu ambil dulu harta kemudian bagi pada anak, tak. Baki ni maksudnya mereka ni tak tahu berapa kadar dia dulu, kena kira dulu. Sebenarnya dia dapat tu secara serentak. Isi 1/8 kan. 1/8 baki ni 7/8 tu memang ada dah kadar dia untuk anak perempuan lelaki, cuma nak kena kira dulu. Sebab kadang-kadang orang faham macam tu. Sebab kita dapat baki kan. Baki ni okey, baik, isteri ambil dulu duit, contoh kalau ada 8 juta. Okey, isteri ambil dulu 1 juta. Okey, 7 juta ni okey, bagilah untuk anak lelaki anak perempuan. Tak. Ni sebenarnya dalam pengiraan tu, dia pembahagian tu serentak. Kadar isteri 1/8, anak lelaki anak perempuan begitu juga. Sama. Dia bukan tunggu baki, tak. Cuma di proses pengiraan tu, dia ada step dia. Mula-mula yang bahagian isteri dulu, kemudian kita kirakan bahagian anak-anak pula untuk dapat baki. Okey, habis. Itu berkenaan dengan anak perempuan saja. Maksudnya kalau lebih pada 2 orang, 2/3 bagi sama rata. Kalau seorang, 1/2 saja. Okey, seterusnya ahli waris yang seterusnya, dan untuk kedua orang ibu bapa. Ibu bapa kita pula. Kalau kita meninggal, mak ayah kita dapat berapa? Okey, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Mereka dapat 1/6. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6. Ketika mana? Jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Kalau dia ada anak, ibu bapa akan dapat 1/6. Tengok dalam kes 1/6 ni kan, bahagian ibu dengan bapa dapat sama banyak. Dapat sama banyak. Ayah 1/6, ibu 1/6. Dia tak ada ayah dapat lebih, ibu dapat kurang, tak ada. Ni sama banyak. Dia kata faraid ni semua ada. Kan? Tadi lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Yang tadi perempuan dapat lebih, lelaki dapat kurang. Yang ni lelaki dengan perempuan dapat sama banyak. Ibu 1/6, ayah 1/6. Ketika mana si mati mempunyai anak. Kira lah anak lelaki ataupun anak perempuan. Baik. Kalau tak ada anak macam mana pula? Kalau dia tidak punya anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Kalau dia tidak ada anak, maka ibu akan dapat 1/3. Ayah akan dapat baki lah, 2/3. Dia tak cerita tentang ayah. Sebab ketika ni ayah dia akan mendapat secara asabah. Asabah. Yang ayah tu berdasarkan hadis Nabi SAW, alhikul faraida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikanlah hak faraid kepada ahli waris yang berhak, yang mempunyai hak dia yang ditentukan. Ibu 1/3. Baik. Adapun baki, Nabi kata berikanlah kepada golongan lelaki yang paling dekat nasab dia. Baki berapa? 2/3. Yang paling dekat nasab dia siapa dia? Ayah. Ayah dapat 2/3. Okey, baik. Dan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ada beberapa adik-beradik, maknanya lebih daripada seorang, 2 dan ke atas. Kalau seorang je ada adik-beradik, dia tak kira. Dia kena mesti lebih. Dia mesti lebih daripada seorang, 2 dan ke atas. Maka ibunya mendapat 1/6. Ni dia bahagian ibu ni dia tricky sikit. Sebab dia juga yang memberi kesan pada dia selain pada anak, iaitu adik-beradik si mati. 2 golongan. 2 golongan yang memberi kesan. Anak si mati dan juga adik-beradik. Cuma adik-beradik ni dia kena lebih daripada seorang, barulah ibu akan dapat 1/6. Kalau adik-beradik itu seorang, ibu akan dapat kembali baliklah 1/3 tadi.
InsyaAllah nanti secara detail kita akan belajar insyaAllah dalam tajuk pembahagian nanti. Cuma sebab yang ni kita nak cerita tentang ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa secara detail yang dia punya tu. Okey, baik, habis. Untuk bahagian ibu dan bapa. Okey, pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Okey, pembahagian faraid ni kena ingat, dia bukan apabila seorang tu meninggal terus harta dia difaraidkan. Sebab ada beberapa perkara yang perlu dilaksanakan sebelum faraid. Kalau dalam ayat ni kena bayar wasiat, kena tunaikan bayar hutang dulu, kemudian wasiat, barulah harta tu difaraidkan. Walaupun dalam ayat ni Allah berfirman, kalau ikut turutan, kalau ikut susunan ayat tu, min ba'di wasiyah yusi biha audain, maknanya setelah ditunaikan wasiat dan juga dibayar hutangnya. Tetapi kalau ikut hukum, kena bayar hutang dahulu. Apa yang diamalkan, yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayar hutang dulu, barulah wasiat. Ini yang disebutkan oleh para sahabat yang bernama Sayyidina Ali. Kamu membaca Al-Quran, wasiat dulu, kemudian hutang. Tapi yang dibuat oleh baginda Rasulullah adalah hutang dulu, barulah wasiat. Jadi kenapa dalam ayat ni Allah menyatakan wasiat dulu baru hutang? Antara hikmah yang disebut oleh para ulama adalah bahawa Allah nak tekankan wasiat pun adalah satu perkara yang amat penting, yang perlu ditunaikan. Ataupun wasiat ni adalah suatu kewajipan juga untuk ahli waris tunaikan. Sama dengan hutang. Dia nak beritahu dulu wasiat ni pun penting juga. Sebab apa? Terkadang kita ni, kita nampak okey, hutang tu memang wajib bayar. Tu semua dah maklum, wajib bayar. Okey. Sama ada dia masih hidup ataupun dia dah meninggal, dia tetap wajib bayar. Tetapi kalau wasiat ni asal dia, hukum membuat wasiat sunat, kan? Maknanya kalau kita contohnya beritahu kepada kawan kita, nanti aku mati, aku wasiatkan duit ni buatlah sedekah pada surau Al-Husna contohnya. Itu sunat buat tu. Tetapi kalau kita dah meninggal dunia, wasiat tu waris wajib laksanakan. Wajib laksanakan tu. Dengan syarat-syarat tertentu lah, wajib laksanakan. Memang kita buat tu sunat. Kita buat tu sunat. Wasiat ni tak wajib. Kalau wasiat wajib, habislah semua kena wasiat ni kan. Wasiat tak wajib, tetapi sunat saja. Tetapi apabila kita meninggal, ahli waris wajib laksanakan wasiat tersebut. Wajib laksanakan wasiat. Dengan syarat-syarat tertentu lah. Jadi sebab itu Allah nak tekankan wasiat ni kau jangan lupa, seolah-olah dia. Waris-waris jangan lupa, kalau ayah mak ada buat wasiat, siapa-siapa ada buat wasiat, kamu kena wajib laksanakan wasiat tersebut. Maknanya setelah kita bayar hutang lah. Hutang memang kita ni, memang itu maklum wajib dibayar dengan harta pusaka. Itu antara hikmah Allah datangkan dahulu ayat wasiat sebelum hutang. Jadi kita kena ingat lah, kalau kita ingat, kalau mak ayah kita, siapa-siapa ke pasangan kita ada buat wasiat, dia meninggal dunia, maka wajib kita laksanakan wasiat tersebut dengan syarat-syarat tertentu lah, dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya tidak lebih pada 1/3, tidak boleh wasiat pada ahli waris, wasiat pada perkara-perkara yang harus, yang mendatangkan kebajikan dan sebagainya. Selain pada itu tak boleh. Okey. Jadi perkara faraid ni mana kena buat tu dulu, bayar hutang, wasiat. Sebenarnya sebelum bayar hutang tu, tuntutan harta secara langsung, kemudian kos pengurusan jenazah, bayar hutang, wasiat, barulah faraid. Okey, baik. Okay, kemudian Allah nak cerita tentang bagaimana kalau kita ni waktu hidup kita dah bagi dah. Ustaz, tak apa Ustaz, saya ni waktu hidup ni saya dah bahagi-bagikan dah, siap-siap. Kalau akan untuk bila saya meninggal ni, ni anak saya dapat sekian, isteri saya dapat sekian, dia dah buat macam tu dah.
Dia buat macam tu dah. Okey. Jadi Allah nak beritahu, kalau kau buat macam tu, ini aku nak beritahu ni. Contohnya lah, seolah-olah abaukum ni, tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu. Kita nak wasiatkan pada mak ayah kita, pada anak-anak kita. Allah kata, kamu tidak mengetahui, la tadru. Kamu tak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Buat apa kamu nak bagi-bagikan, kamu tak tahu mana satu yang lebih baik. Jadi Allah nak beritahu kita, janganlah serahkan pada Allah Ta'ala, serahkan pada aku. Allah kata, aku yang bagikan. Tak perlu kita bagikan. Termasuk juga kita masih hidup kan. Kita masih hidup. Contoh kita abang sulung. Abang sulung yang akan bahagikan. Kadang-kadang yang nombor 2 macam ni, nombor 3 dapat ni. Tak. Tak. Kamu tak tahu. Kamu tak tahu yang mana lebih baik. Kamu tak tahu. Serahkan pada Allah Ta'ala. Dah siap dah. Allah dah buat dah. Kita jalankan je. Dia sebenarnya ikut logik kan. Mana yang lagi mudah? Beli kereta ke buat kereta? Mana lagi mudah? Belilah. Sebab dah siap dah kan. Nak buat susah. Sama juga hukum. Dah ada dah. Allah dah bagi dah. Bukan Allah tak bagi, Allah dah bagi dah. Ni kita nak buat. Nak buat yang lain. Lepas tu perlu nak jalankan pula. Hukum Allah Ta'ala ni cuma jalankan sahaja. Allah dah fix dah bagi tahu dah tentukan dah. Follow je. Itulah kadang-kadang kita melebihi. Akal tu dah menunjukkan tu kan, tapi kita nafsu kita tu. Nafsu kita tu. Duit banyak kan? Duit banyak. Habis semua. Baik. Jadi ayat ini, ayat belum lagi. Okey. Innallaha kana aliman hakima. Ini adalah ketetapan daripada Allah Taala. Faridatan minallah. Okey, ini adalah ketetapan daripada Allah Taala. Ini yang terakhir pula Allah kata, ini adalah hukum Allah Taala, ketetapan Allah Taala, kewajipan daripada Allah Taala. Jangan kamu ingkar. Jangan kamu pandai-pandai. Soalan macam tu. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Taala ni Maha mengetahui. Lagi Maha bijaksana. Jadi apa? Kita nampaklah. Kita ni tidak tahu. Allah mengetahui, aku tak tahu. Apa aku nak bagi? Lagi Maha bijaksana. Aku ni bodoh, aku tak pandai. Apa nak pandai-pandai bagi? Itu. Jadi kita nampak dia punya tersirat dia tu. Allah kata Allah ni Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu nak menunjukkan di sebaliknya kita ni bodoh, jahil. Kita ni tak pandai. Tu. Jadi kita serahkan pada Allah Ta'ala menentukan bahagian bagi ahli waris. Okey, baik. Okey, last sekali ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ini kisah seorang sahabat ni. Nama dia Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dan kisah ini terkenal. Yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu hadis yang ke-8. Dalam hadis yang ke-8, hadis itu panjang, berkenaan kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' ni. Isteri dia jumpa dengan Rasulullah, cerita dia macam mana ni nak kahwin anak ni, dah tak ada duit, adik-beradik Sa'ad duk ambil harta Sa'ad ni, macam mana. Okay, itu dalam, kalau nak tengok pun dalam buku ni, kalau nak baca lah, hadis ke-8 tu, muka surat 39. 39 tu boleh baca nanti. Tu dalam cerita pasal kisah Sa'ad. Lebih kurang macam kisah Aus tadi, lebih kurang. Cuma kisah Aus tu dia ada anak lelaki. Sa'ad ni tak ada anak lelaki. Tidak ada lelaki, 2 orang anak perempuan saja. Okey, baik. Jadi alhamdulillah, setakat tu pada tengah hari ni ataupun petang ni, apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisabin abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, guru-guru kami, murid-murid kami, sahabat kami, jiran-jiran kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.